wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Palimbani wa Imamul Ghazali sya'ulillah lahumul Fatihah. Ya. Kita silap. Punya ada di bawah lagi. Bawah lagi. 15 Huwa allazi. Ya. Kita muka surat 22 no. Baris 4 daripada bawah. Muka surat 22 4 daripada bawah. Tinggal lama ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa huwa fawqal arsyi was samai wa fawqa kulli syai'in ila nuqumis sara fawqiyata la taziduhu qurban ila al-arsy was sama bal huwa rafi'ud darajat anil arsy kama annahu rafi'ud darajati anis sara. Artinya, dan adalah Allah Ta'ala itu mempunyai kerajaan di atas langit dan arash, dan di atas tiap-tiap sesuatu hingga ke bawah 7 petala bumi, iaitu memerintah di atas sekalian sesuatu. Tiada bertambah hampirnya kepada arash dan dunia, bertambah hampirnya kepada langit, dan tetapi adalah Allah Ta'ala, iaitu yang amat tinggi darjatnya itu daripada arash, seperti bahawasanya adalah iaitu yang amat tinggi darjatnya itu daripada yang di bawah 7 petala bumi, yakni bukan makna di atas itu, di atas mengambil tempat, dan makna atas itu iaitu ketinggian darjatnya, dan atas kebesarannya perintahnya, dan atas kebesaran perintahnya juga. Kerana Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada pihak, kerana segala pihak itu sifat yang baharu. Ini kita sambung tuan sekalian, yang Imam Ghazali sifatkan sifat tanzih. Sifat tanzih. Tanzih ni terlepas, tak tersentuh Allah Ta'ala dengan segala sifat yang menyerupai baharu. Atas, bawah, kiri, kanan, hampir, dekat, jauh, dekat. Ini semua kita nisbahkan kepada baharu. Tapi kalau ada ayat-ayat dalam Quran yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala itu dekat, jauh, atas, bawah, berpihak, ini kita kena jagalah. Ayat ini makna kata ditakwilkan, dihuraikan oleh ulama-ulama usuluddin.
Jadi kita pakai tafsiran huraian ulama-ulama usuluddin. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tuhan Rahman di atas arasy yang tinggi. Jadi kalau tengok zahir ayat, Tuhan duduk atas arasy. Bila duduk atas, makna berpihak, atas bawah, luar dalam, dekat jauh, menyerupai makhluk. Maka Imam Ghazali kata Maha Suci Allah Ta'ala bersifat macam sifat makhluk. Kalau dalam sifat 20 disifat sebagai sifat mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah tu mukhalafah, tak berserupa dengan makhluk satu juzuk sekalipun. Jadi atas itu ulama takwilkan menguasai arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan Rahman menguasai arasy yang tinggi. Allah menguasai, memiliki, memerintah, mentadbir arasy. Bukan Tuhan duduk atas arasy. Arasy pun makhluk Allah Ta'ala juga. Takkan Tuhan tu hampir dengan makhluk, dekat dengan makhluk, kiri kanan depan belakang, hampir yang tak dapat kita nak huraikan, kan? Macam Allah kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala tu bersama-sama kamu di mana kamu berada. Tak boleh kita kata Tuhan duduk sebelah kita. Itu jadi berpihak. Bila berpihak menyerupai makhluk. Oleh kerana soal akidah ni makna kata kebanyakannya berlaku di segi orang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka Imam Ghazali letak satu sifat khusus yang dinamakan sifat tanzih. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ma'alim fit Tariq, dia menceritakan apa yang berlaku pada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni dia orang Rom. Negeri dia kena tawan oleh tentera Islam. Bila dia tengok tentera Rom nak kalah, dia lari. Kawasan tu ditawan oleh tentera Islam. Jadi antara yang kena tawan ialah kakak Adi bin Hatim. Kak Adi bin Hatim ditawan oleh tentera Islam. Sepanjang dalam tawanan tentera Islam ni, tentera Islam tak apa-apakan kakak Adi bin Hatim. Dilayan dengan sempurna, dengan hormat. Tak diceroboh maruah dia, dijaga maruah dia. Jadi kakak Adi bin Hatim ni rasa makna kata dalam Islam ni memang agama yang betul lah, selamat, jaga maruah, bersifat baik, hormat. Akhirnya dia ambil keputusan untuk masuk agama Islam, kakak Adi bin Hatim. Dan dia ikut Rasulullah balik ke Madinah. Sampai di Madinah, dia tulis surat kepada abang adik dia Adi bin Hatim, datanglah ke Madinah, peluklah agama Islam, inilah agama yang sebenar. Adi bin Hatim pergilah Madinah. Dia pergi dengan pakai palang salib di dada dia. Bila dia masuk masjid, Nabi tengok saja Adi bin Hatim. Adi baca, Rasulullah baca ayat Quran, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mafhum ayat itu bererti orang Kristian ni menjadikan padri-padri dia sebagai Tuhan selain daripada Allah. Telah mengambillah mereka itu, orang Kristian itu akan pastor-pastor mereka, padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Orang Kristian mensyirikkan Allah dengan padri-padri mereka. Adi bin Hatim dia protes, dia kata, ya Muhammad, kami tak pernah sembah padri kami. Kami sembah Tuhan kami macam kamu sembah Tuhan kamu. Nabi kata ada. Apabila padri kamu menghalalkan apa yang Allah haram dalam kitab Injil. Dia kata ada padri kamu mengharamkan apa yang dihalal oleh kitab Injil, oleh Allah Ta'ala? Ada. Kamu ikut siapa? Ikut Allah ke ikut padri? Kami ikut padri, pakai hukum padri. Tu yang dimaksudkan kamu mensyirikkan Allah dengan padri. Yang layak bersifat dengan sifat ketuhanan hanya Allah Ta'ala. Yang wajib disembah hanya Allah.
Bila kamu sembah lain daripada Allah Ta'ala, makna kamu mensyirikkan Allah Ta'ala dengan padri tadi ni. Jadi tak boleh sifat mana kata ketuhanan ni hanya milik Allah. Yang kita nak sembah hanya Allah, tak boleh sembah yang lain. Jadi manusia ni sifat kekurangan, sifat hamba. Allah Ta'ala sifat ketuhanan. Tak boleh kita nak samakan sifat Allah dengan sifat hamba, sifat makhluk. Kita juga tak boleh samakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Tak boleh. Bila kita samakan, berlaku syirik. Inilah kebanyakan makna yang berlaku. Makna kata ke atas kita, maka Imam Ghazali letakkan satu tajuk khusus, dinamakan sifat tanzih. Kalau kita tengok sifat 20, sifat makna salbiah, kan, qidam, baqa, mukhalafah. Sifat yang ketiga, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Tak boleh kita samakan makhluk dengan Allah Ta'ala atau Allah dengan makhluk. Bersalahan segi apa? Zatnya, sifatnya ataupun af'alnya, perbuatannya. Tak boleh sama kita samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, atau sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat mana tu? Sifat makna kata kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ni. Walaupun kita kata kan, kita kata kalau Allah berkuasa, kita kata manusia berkuasa. Kuasa manusia lain, kuasa Allah Ta'ala lain. Tak boleh kita nak samakan. Kalau sama, makna bercanggah dengan mukhalafah tadi, bercanggah dengan sifat tanzih, boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudrat Allah, ilmu Allah, hidup Allah, semua berlainan, tak sama dengan makhluk. Begitu juga zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat makhluk. Zat Allah bukan zat makhluk, jirim atau jisim atau jawhar atau sebagainya lah. Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, bukan. Tak boleh kita nak samakan dengan makhluk. Tadi kata tangan, kaki. Jadi kalau ada ayat-ayat makna kata yang dibaca zahirnya itu menyerupai makhluk, maka ulama takwilkan. Kita pakai takwilan ulama, huraian ulama. Jangan tuan-tuan ragu-ragu dengan ulama. Zaman lah ni berkata, tengok Quran. Quran kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan Rahman berada di atas arasy. Quran kata. Kalau hang tak percaya, hang kufur sebab hang nafikan Quran. Pula ada tala kat kita. Kita percaya ayat Quran, tapi yang lebih faham tentang ayat tersebut ialah ulama. Ulama usuluddin. Ayat tu ayat usuluddin, tafsirannya dihurai oleh ulama usuluddin. Maka yang paling layak mentafsir ayat ini ialah para ulama usuluddin. Bukan kita tolak ayat Quran dah. Cara faham tu mengikut pahaman ulama. Ulama tak faham bahasa Arab kan? Tak reti nahwu kan? Tu jangan duk ni lah, jangan duk main lah. Ni iktiraf oleh satu dunia, semua dunia Islam iktiraf ulama ni. Imam Abu Hasan Sy'ari, Imam Mansur Maturidi, dan ulama-ulama yang mengikut mereka selepas itu. Inilah yang kita pegang sifat 20 ni. Ni sekarang ni dia jadi macam-macam tuan-tuan. Kalau orang tak mengaji, dia kata ni Quran ni, Quran kata Tuhan duduk atas arasy. Macam mana kita tak percaya Quran lah. Kupur lah. Dia kupur kita balik. Kacau. Kita pula kena balik. Dia perlu mengaji lah, perlu faham lah, insya-Allah. Sebab itu Imam Ghazali letak satu sifat khusus dinamakan sifat tanzih. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa huwa fawqal arsy was samai. Jadi apabila dikatakan bahwasanya Allah tu di atas arasy, bermaksud wa huwa fawqal arsy, dia menguasai arasy, memerintah arasy, memiliki arasy. Itu maknanya dikata di atas tu, menguasai arasy. Arasy tu milik Allah. Allah mentadbir, memerintah. Macam mana wallahu alam, kita pun tak tahu hakikat dia macam mana kan. Tapi Allah memiliki arasy dan Allah Ta'ala mentadbir arasy, Allah memerintah arasy, Allah menguasai arasy. Arasy ni sebagai tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana wallahu alam, kita pun tak tahu. Ya.
Was-sama'i, dia sebut Allah di atas langit, bukan mana Allah di atas langit. Allah memerintah langit, menguasai langit, memiliki langit. Apa yang ada di langit semua milik Allah, makhluk Allah, di bawah pemerintahan Allah. Oh, tak betul dia kata. Allah kata Allah di atas langit. Habis kalau Tuhan kata Tuhan duduk kat kita, nak kata macam mana? Allah kata bahawa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Tuhan duduk di langit ke? Duduk dekat kita. Oh, jadi Tuhan tu berubah-ubah. Sat langit, sat bawah langit, sat atas langit. Kacau. Itu kena faham dia punya huraian dia. Kan? Nahnu akrabu ilahi min hablil warid. Kami tu lebih hampir kepada mereka, lebih hampir daripada urat leher. Macam mana pula Tuhan duduk kat urat leher dia? Macam nak faham tu. Itu perlukan huraian ulama. Ulama usuluddin dia huraikan. Cukup selamat dah. Cara yang ditafsirkan dihuraikan oleh ulama usuluddin. Nahnu akrabu, kami terlebih hampir ilahi kepada mereka yang nak mati itu. Min hablil warid, lebih hampir daripada orang leher. Kita pernah dah tengok orang mati. Tuan-tuan duduk sebelah orang mati, orang nak mati ni. Doktor pakar keliling. Doktor pakar pun tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Sampai nak mati tu doktor pun tak boleh buat apa. Walaupun yang mati tu anak dia, nak mati tu mak dia, yang mati tu orang yang paling disayang, pak dia, dia pun tak boleh buat apa. Allah yang menentukan kematian tu, bukan doktor. Kematian ni biasanya terputih urat leher. Urat leher ni terputih, kita mati. Tapi kalau Tuhan nak bagi mati, urat leher tak putih pun orang mati. Tuan-tuan tengok orang mati, putih urat leher. Tak ada, benar semua putih urat leher. Ya. Jadi urat leher tu menentukan kematian, tapi kami akrabu, kami lebih dekat dengan kematian daripada putih urat leher ini. Tuhan nak sebut kematian aku tentukan. Fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila Allah tentukan kematian, Allah tak perlewatkan sesaat, Allah tak percepatkan sesaat. Kematian tu aku. Mana aku terlampau dekat dengan kematian. Aku menentukan kematian. Aku berkuasa di atas kematian. Aku berkehendak bagai ke atas kematian. Itu makna hampir tu. Ulama hurai macam tu. Itu jalan selamat, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala di atas aras, artinya Allah menguasai aras, memerintah aras. Menguasai makna kata langit. Ya. Wa huwa fawqa kulli syai'in. Itu dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula juga makna kata menguasai tiap-tiap sesuatu. Syai'. Bila sebut syai', sesuatu ni lain daripada Allah. Itu nama panggil sesuatu. Kalau dalam kitab tasawuf, dia panggil asya'. Asya' ni sesuatu. Sesuatu ni lain daripada Allah. Semua dipanggil asya' atau syai'. Semua syai' ni Allah Ta'ala. Allah yang menentukan, Allah tahu, Allah menentukan, Allah Ta'ala yang berkuasa ke atasnya, Allah mengetahui dia. Ini dipanggil hampir ilmunya, hampir kuasanya, hampir kehendaknya terhadap segala sesuatu. Kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya. Tuhan boleh buat dengan bersebab, Tuhan boleh buat dengan tak bersebab. Kalau Tuhan mau, dia bagi sebab. Kalau dia tak mau, dia tak bagi sebab. Tak payah sebab-sebab. Nak mati tak ada sebab pun ada. Sakit apa, tak sakit apa. Dua-dua tak mati ya. Nak bersebab, darah tinggi, kecil manis, lebah jantung. Ada sebab. Begitu juga dia nak menjatuhkan sebuah kerajaan, nak menaikkan sebuah kerajaan. Ada sebab, ada tak ada sebab. Kan? Sebab pun boleh, tak sebab pun tak apa. Macam kita main bola sepak lah. Kadang-kadang sebab kita tendang gol tu deras. Gol kipas tak boleh tangkap. Masuk gol. Tepuk tangan. Aku shoot, aku tendang kencang, gol kipas tak boleh tepi. Jadi gol masuk, kita menang pasal apa? Sebab kita tendang kencang.
Kadang-kadang tak jadi macam tu. Lawan kita tu, fullback dia, pertahanan belakang, dia pasti dekat goalkeeper. Goalkeeper pula tak perasan. Datuk gol diri. Ada tak? Kita bukan tendang, mereka tendang sama-sama mereka. Dia klaim kelori tak jawatan. Habis. Tuhan boleh buat. Tuhan tunjuk kuasa dia kat kita. Aku bagi hampa merintah dengan sebab menang pilihan raya. Tak ada pilihan raya apa aku boleh bagi. Tuhan nak tunjuk kuasa dia kat kita. Nampaklah kuasa-kuasa Allah Ta'ala. Tuhan boleh menaikkan sebuah kerajaan melalui pilihan raya, dan Allah Ta'ala boleh naikkan sebuah kerajaan tanpa pilihan raya. Yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Boleh. Biasanya yang menang jadi pemerintah, tapi kalau Tuhan nak tunjuk, yang kalah boleh jadi pemerintah. Perhati, oh Masya Allah. Itu kehebatan Allah Ta'ala. Maha kuasa. Bukan kuasa, maha. Maha ni habis dah. Tak nak lagi dah. Kuasa hebat. Masya Allah kan. Tuhan boleh hantar. Dia hantar puting beliung, gerak gempa, gunung berapi, apa lagi, apa ni, macam-macam boleh. Tapi Tuhan hantar satu makhluk halus yang tak boleh ditengok dengan mata kepala. Namanya coronavirus, COVID-19. Dia boleh tentang menghentikan operasi kilang arak. Kilang arak berhenti, kelab malam berhenti, pusat maksiat berhenti. Satu dunia. Bukan Malaysia yang satu dunia. Tuhan nak abang, kalau aku nak, aku boleh hentikan semua maksiat ni. Tapi aku nak bagi kamu umat Muhammad derajat yang tinggi. Kamu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itu kamu jadi umat mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat yang terbaik yang pernah aku keluarkan kalangan manusia, umat Muhammad SAW. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu merintah dengan ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Kamu cegah munkar. Maknanya aku kalau nak cegah munkar, tak payah campur tangan kamu, aku boleh buat. Tapi aku nak muliakan kamu. Ada tuan-tuan dalam kitab Sayyidus Salikin 3. Ni 1-3. Sebut satu hadis yang saya terbaca baru ni di kuliah di masjid Matampau, masjid Batu Matampau. Allah Ta'ala malu kepada umat Nabi Muhammad di akhirat besok. Allah malu kat umat Nabi Muhammad, malu nak hisap. Aku malu. Pasal Nabi Musa pernah tanya Allah Ta'ala, ya Allah, apakah kemuliaan yang kau bagi pada Nabi Muhammad, pada umat Nabi Muhammad? Allah cerita sekalian, aku malu nak soal umat Muhammad di akhirat. Pasal apa? Kerana mereka bersifat dengan sifat isar. Isar ni, maksud isar tuan-tuan, dia utamakan sahabat dia lebih daripada diri dia. Dia susah tak apa, tapi dia suka tolong orang. Itu nama isar. Yu'thiruna bi anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan sahabat-sahabat mereka walaupun mereka susah. Allah malu dekat orang macam ni. Aku malu nak hisap, dia kata. Malu aku nak hisap mereka itu kerana mereka bersifat isar. Tanpa mulia umat Nabi Muhammad ni, Allah kata masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak. Punya hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kehebatan umat Muhammad kerana dia mampu mencegah mungkar, menegakkan makruf. Kalau kita nak jadi umat mulia, bangkit berjuang. Allah tunjuk dalam virus yang baru ni, Allah tunjuk kalau apa tak mau tak apa, aku boleh buat. Cuma aku nak bagi kamu sebagai umat yang mulia, umat hebat, umat agung. Allah boleh. Kok mana apa boleh, dia boleh buat. Macam-macam boleh buat. Itu makna kata Allah Ta'ala tu, makna kata berkuasa kulla syai'in, atas segala sesuatu, amat maha. Allah maha kuasa. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala maha kuasa ini, dialah memiliki arash, dia memiliki kursi, aras dan kursi dan sebagainya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, ya, wa fawqa kulli syai'in ila tuqumis saruq
Sehingga kan makna kata Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna kata segala-galanya. Ya, apa yang ada makna kata di atas muka bumi Allah taala ni, Allah memiliki semua sekali. Ya. Fawqiyatun la taziduhu qurban ila arsh. Tak boleh kita nak katakan bila Tuhan duduk atas aras tu, kita nak katakan bahawasanya Allah Ta'ala tu bertambah dekat kepada aras. Dekat, jauh. Duduk atas aras, dekat dengan aras. Atau jauh pada aras, tak boleh. Maksud sebenarnya menguasai, memerintah, bukan dekat, jauh, atas, bawah dan sebagainya. Kan? Ada dalam satu hadis qudsi tuan, Allah sebut la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada aku. Mereka dapat hampir kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Kalau kita nak dekatkan diri dengan Allah, kita banyakkan amalan-amalan sunat. Amalan sunat, amalan yang membawa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat macam mana? Ini nak sebut dekat. Bila aku kasih kepada mereka, ketika itu mereka memegang dengan tanganku, mereka melihat dengan pandanganku, mereka berkata-kata dengan perkataanku, berjalan dengan kakiku. Jadi Tuhan ada kaki ya? Itu masalah dia. Maka ulama hurai tuan hadis qudsi ni. Maksud kata hamba yang Tuhan kasih tu memandang dengan penglihatan Allah. Allah kawal penglihatan dia, Allah jaga penglihatan dia, sehingga mata dia tak tergamak nak tengok maksiat. Allah pelihara. Golongan ni dipanggil mahfuz. Kalau Nabi panggil maksum, Rasul maksum. Kalau kita orang beriman dipanggil mahfuz, orang yang dipelihara oleh Allah. Pelihara mata kita. Mereka memegang dengan tanganku. Maka tangan kita ni nak pegang sesuatu tu Tuhan jaga sampai tak tergamak nak sentuh benda-benda yang haram, nak ambil benda yang bukan hak kita. Mereka berjalan dengan kakiku. Makna perjalanan mereka Allah Ta'ala kawal, Allah jaga, pelihara hingga dia tak tergamak nak berjalan ke tempat maksiat. Itu huraian ulama. Bukan kita kata Tuhan berjalan dengan kaki, pegang dengan tangan, bukan begitu. Itu dia. Itu dia nak sebutnya Imam Ghazali nak sebut bahawasanya duduk atas aras tu bukan bermaksud dekat atas macam yang kita faham, tapi menguasai, memerintah, memiliki dan mentadbir aras tu. Ya. Wasama, begitu juga langit. Kalau kata Tuhan di langit, bukan makna Tuhan duduk atas langit. Tuhan memerintah langit, menguasai langit. Kalau Tuhan duduk langit, langit baru, dulu tak ada. Kuntu kanzan mukhfian fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li a'raf. Allah berfirman, aku ni asalnya perbenaran yang tersembunyi. Masa tu yang ada hanya Allah. Langit tak ada, bumi tak ada, arasy tak ada, kursi tak ada, semua tak ada. Habis Tuhan duduk mana? Tuhan tak bertempat. Allah yang menjadikan tempat. Tempat tu Allah bagi jadi. Ku kasih supaya aku dikenal. Yang paling Tuhan suka kita mengenal dia. Maka ku jadikan makhluk supaya aku dikenal. Supaya kita ambil dalil makhluk ini sebagai bukti dalil adanya Allah. Sebab tu ulama panggil makhluk ini sebagai alam. Apa dalil adanya Allah? Baharu alam ini. Alam ni apa? Lain daripada Allah semua alam. Lain daripada Allah semua makhluk. Lain daripada Allah semua baharu. Apa makna alam? Alam ni alamat adanya Allah. Langit alamat ada Allah. Bumi alamat adanya Allah. Manusia alamat ada Allah. Binatang alamat ada Allah. Sebab tu dipanggil semua ni alam, sebagai dalil adanya Allah. Kadang-kadang dipanggil makhluk. Makhluk ni kena jadi. Allah tu khalik.
Allah tu khalik, pencipta. Makhluk kena cipta. Tiap-tiap makhluk ada penciptanya. Makhluk tak boleh jadi sendiri, ada yang menjadikan dia. Siapa yang boleh menjadikan makhluk ni? Allah. Lain daripada Allah, siapa tak boleh bagi jadi. Cabar Amerika, Rusia, China, Jepun buat sebiji pasir kalau boleh, buat selai rumput kalau boleh, buat sebiji padi kalau boleh. Apa yang Tuhan cipta, tak ada siapa boleh cipta sampai sekarang ni. Tak boleh cipta. Maka tiap-tiap makhluk kena cipta. Tiap-tiap kena cipta, mesti ada pencipta. Siapa penciptanya? Allah. Mana kamu tahu? Nabi bagi tahu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Tapi yang menariknya tuan-tuan, langit disebut dalam bentuk jamak, plural. Samawat, samawat. 7 lapis langit. Tapi mai bumi mislahunna, bumi pun 7 lapis. Wa minal ard mislahunna, daripada bumi demikian juga 7 lapis. Tapi bumi disebut oleh Allah dalam bentuk, makna kata dalam bentuk mufrad, satu, singular. Ard singular. Orang putih panggil earth, orang Arab panggil ard. Mereka pun tak ada bahasa, dia pun tiru Arab juga. Earth, ard. Ard satu bumi, tapi 7 lapis. Ulama tanya, kenapa langit disebut dalam bentuk berlapis-lapis, 7 lapis, bentuk plural, tapi mai bumi sebut dalam bentuk singular? Pasal apa? Kalau kita baca Isra Mi'raj tuan, Nabi naik langit. Tiap-tiap langit tu, lapisan langit tu ada penunggu dia, malaikat yang tunggu. Nabi bagi salam apa semua kan. Antara langit pertama naik langit kedua, dia ada ruang. Sampai tu langit kedua. Langit kedua pergi 3 ada ruang lagi. Ada ruang kan. Tapi bumi dia tak ada ruang, dia padat. Tuan-tuan tengok tak kuil lapis? Kuil lapis ni ada berapa lapis? 7 lapis kan. Kek lapis Sarawak berapa lapis? 7 lapis. Tapi 7 lapis orang tak kata apa 7 ketui 7 lapis ya. Tapi seketui, sebiji. Kek tu sebiji, tapi 7 lapis. Bumi ni tuan-tuan sebiji bumi, tapi 7 lapis. Macam mana? Wallah alam. Kita pun tak tahu ni dalam perut bumi ni berapa banyak lapisan-lapisan ni kan. Kemudian Allah kata, kami jadikan 7 petala langit tu bumi. Wa tanazzalul amru bainahunna, kami takbir langit bumi tu. Siang, malam, pagi, petang kami takbir, isi langit, isi bumi. Semua ni kami bagi jadi untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kami nak bagi kamu tahu, supaya kamu semua tahu bahawasanya Allah Ta'ala amat berkuasa. Tuhan tu amat berkuasa. Tuhan nak ajak kita supaya kita tahu Tuhan berkuasa, maka Tuhan jadikan alam. Maka alam sebagai dalil kekuasaan Allah Ta'ala, wujudnya Allah, hebatnya Allah. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala memiliki, menjadi semua ni. Wa huwa rafi'ud darajat anil arash. Dan Allah Ta'ala tinggi derajat. Tinggi sini tinggi derajat. Derajat yang cukup hebat. Lebih hebat daripada arash. Bukan arash yang tertinggi, maksud Allah arash paling hebat. Yang hebat kekuasaannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha hebat, maha agung. Maha ni Allah Ta'ala lah. Maha ni bahasa apa? Bahasa Hindu bukan maha. Kira pada habis sudnya. Lepas tu tuan-tuan tengok
dalam apa ayat Quran, bila Tuhan menyebut nama-nama dia yang hebat-hebat, semua ada huruf ya lah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bukan khadir. Khadir dengan menggunakan kalimah mubalaghah. Mubalaghah ni melampau. Kita kata amat kuasa, maha kuasa, maha mengetahui, amat mengetahui. Amat tu makna tak boleh teng. Tak sebut manusia kuasa, tapi Allah maha kuasa, amat kuasa. Manusia mengetahui bersifat ilmu, Allah maha ilmu. Kita alimnya, tapi Allah Ta'ala alimun. Innahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala amat mengetahui apa yang ada dalam hati. Amat mengetahui. Hebatnya Allah Ta'ala kan? Amat mengetahui, tahu semua. Tak ada yang Tuhan tak tahu. Kita tahu. Tuan-tuan tahu malam ni nak tidur muka bawah. Siapa boleh bagi tahu saya tuan-tuan nak lena pukul berapa malam ni? Saya bawa soalan dia rata ceruk satu Malaysia sampai Sabah Sarawak saya tanya. Saya pernah berceramah tuan-tuan TLDM Sandakan, Tentera Laut Sandakan. Depan saya tu pangkat besar-besar Allah. Tanya tuan-tuan tahu nak lena pukul berapa? Tengok aku tengok. Seorang tak boleh jawab. Saya kata nak tidur pukul berapa pun tak tahu. Ustaz tahu tak? Saya pun tak tahu. Yang tahu kita nak lena pukul berapa? Allah. Malam ni nak lena pukul berapa? Kutlah masa akan datang kita tak tahu kan. Kemarin, siapa tahu kemarin malam tadi dia tidur pukul berapa? Ustaz malam tadi saya tahu tuan tidur pukul berapa? Dia kata pukul 11. Saya kata mana tuan boleh tahu yang tuan tidur pukul 11? Saya tengok jam Ustaz. Oh, tengok jam tak tidur lagi. Mana boleh tengok jam tidur? Mana boleh? Tak tahu tuan. Kita banyak tak tahu. Antum ta'lamu amillah. Kamu yang tahu atau Allah yang paling tahu? Allahu a'lam. Allah paling mengetahui. Kan? Jadi lagi mendalam kita mengaji usuluddin, lagi mendalam lah, lagi jauh lah tuan-tuan kita rasai lemahnya kita ni di sisi Allah Ta'ala, kerdilnya kita ni sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak ada apa-apa. Allah Ta'ala makna kata tinggi derajatnya, bukan makna kata bukan arash. Allah Ta'ala ya, kama annahu rafi'ud darajat anis saro, seperti mana yang dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala makna kata tinggi derajatnya itu daripada yang di bawah 7 petala langit. Atas pun Allah lebih tinggi, yang bawah pun Allah maha tinggi. Yang atas lebih tinggi, bawah pun Allah lebih tinggi. Makhluk di atas siapa yang paling tinggi? Allah lagi. Yang di bawah ni siapa paling hebat? Allah lagi hebat. Tak siapa boleh mendandingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita kenal Tuhan yang maha hebat dan sempurna, bergantung hatilah kita pada Allah, berpautlah kepada Allah. Tinggi mana ilmu kita, jangan sombong. Ini sombong. Marah orang zikir. Zikir Allah, Allah, Allah. Tak boleh. Yang bolehnya kita sandangkan subhanallah boleh. Tuan-tuan, saya nak abang bagi. Kita ni tanya pada ahli. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang tahu kalau hang tak tahu. Yang duk zikir Allah, Allah, Allah ni siapa dia? Syekh Tarikat Naqsyabandi. Tuan-tuan ambil Tarikat Naqsyabandi, permulaan zikir kalimah Allah, Allah, ismu zat. Dia pakai ismu zat, zat yang bernama dengan nama Allah. Allah, 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 Allah. Dia tanya elok. Pasal apa tuan berzikir dengan kalimah Allah? Dia akan jawab. Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun, kata Allah. Kata Allah, zikir olehmu Allah. Lepas tu kamu tinggalkan mereka ni duk buat main-main. Bapak duk berebut jawatan Perdana Menteri ni, apa tinggal? Ya kira kan mereka.
Zikir Allah, Allah, Allah. Tinggal bapak duk merapu dia. Jangan duk ni. Dia daripada nak berebut jawatan ke apa tu, lantak ke dia. Kita terus dengan zikir kita, membesarkan Allah. Bukan satu, banyak sangat tuan-tuan. Hujah-hujah tarikat Naqsyabandi, makna kata mereka syekh-syekh masyayikh ni menyuruh anak muridnya berzikir dengan kalimah Allah, Allah, Allah. Kemudian baru la ilaha illallah. Itu dia. Jadi makna tuan-tuan sekalian, kalau kita tak tahu, kita tanya orang yang tahu. Kalau kita ada PhD, bukan makna kita ada yang paling alim, kan? Banyak lagi orang alim, orang bidang masing-masing yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang Nabi Musa pun tuan-tuan, Allah tegur. Nabi Musa pernah kata dialah yang paling alim sekali. Allah kata bukan kamu. Tu Nabi Musa nak cari siapa yang kata orang alim tu. Orang yang Allah anugerah dia ilmu laduni. Allah bagi panduan. Kamu jumpa dia di tepi laut. Pertemuan Bahrain, dua laut. Dua laut ni bertemu tuan-tuan. Ikan mati hidup balik. Dicari, akhirnya berjumpa. Nabi Musa berjumpa. Iaitu namanya tuan-tuan sekalian, seorang dikatakan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nak berguru, Khidir kata, hang tak sabar. Hang tak sabar. Nabi Musa nak cuba. Bila dia cuba, nyata sekali 3 ujian yang dibuat oleh Nabi Allah Khidir, Nabi Musa gagal. Kalau kita alim bidang zahir, ilmu zahir, ada lagi batin yang disebut ilmu laduni. Sebab itu kita tak perlu sombong, tak perlu angkuh dengan ilmu kita, sebab ilmu kita ni anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Kata Imam Ghazali, artinya, dan adalah Allah Ta'ala itu mempunyai kerajaan di atas langit. Allah Ta'ala ni ada kerajaan di atas langit, memiliki kerajaan, mempunyai kerajaan, memerintah kerajaan di langit. Kerajaan-kerajaan Allah memerintah, mentadbir, mengatur, menyusun. Apa dia? Kerajaan di langit. Langit ada kerajaan. Nabi Muhammad SAW tuan-tuan dianugerah oleh Allah dapat melihat kebesaran kerajaan Allah pada malam Isra wal Mi'raj. Hebat kerajaan Allah Ta'ala di langit sana no? Dan arash, mempunyai arash yang agung, yang hebat, dan di atas tiap-tiap satu hingga ke bawah petala 7, makna petala bumi, iaitu memerintah di atas sekalian sesuatu. Langit kata itu semua perintah kepunyaan Allah. Allah yang mentadbir memerintah, termasuk yang di bawah bumi pun semua milik Allah, semua diperintahkan oleh Allah. Kalau kita memiliki sebagai makna kita kata, sebagai makna kata amanah Allah Ta'ala, pinjam sementara tanah kita, kebun kita, kerajaan kita, hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni dibagi pinjam sementara, mentadbir dengan perintah Allah. Kalau kita ada tanah, kita uruskan cara yang diizin oleh Allah. Kalau kita ada kerajaan, kita perintah dengan cara yang diperintah oleh Allah. Kalau kita ada apa pun, kita ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua milik Allah. Ya, itu dia. Sampai ke bawah 7 petala langit, 7 petala bumi, iaitu memerintah di atas sekalian sesuatu. Semua ni di bawah pemerintahan Allah. Kepunyaan Allah, milik Allah, perintah Allah Ta'ala. Allah menjadikan. Bila Allah menjadikan, dia memiliki. Bila dia memiliki, dialah yang mentadbir dan memerintah. Layak tak layak? Logik tak logik? Orang yang mencipta, dia pemilik. Orang yang memiliki, dia akan memerintah. Kita pergi kedai, kita beli tepung, beli gula, beli telur, kita buat bengkang. Sini panggil apa? Bengkang lah. Bengkang ni siapa buat? Kita buat kan? Bengkang siapa punya? Tentu kita punya kan?
Bengkel ni nak jual ke, nak bagi ke orang ke, nak sedekah ke, nak potong nipis ke, potong tebal ke, itu hak kita. Betul tak? Kita punya, kita berhak nak bagi ke orang ke, nak jual ke, nak potong nipis ke, potong tebal ke, ini hak kita. Bumi ni ciptaan Allah, milik Allah. Allah hak memerintah. Dia nak bagi hujan ke, panas ke, ribut ke, semua Allah Ta'ala punya. Itu atas dia nak bagi mati ke, nak bagi hidup ke, nak bagi sihat ke, bagi sakit ke, itu hak dia. Kita terima je lah, insya-Allah. Kalau dapat nikmat, syukur. Datang ujian, kita sabar, kita hamba dia, ya, insya-Allah. Sikit lagi nak bagi habis ya. Kita laju-laju sikit apa. Itu dia. Jadi tak bertambah, kata musannif rahimahullah taala, ya, tiada bertambah hampirnya kepada arash. Bila kata Allah tu di atas arash, bukan maksud makin hampir, makin dekat duduk di atas, bukan macam tu. Maksud asal dia memiliki, mentadbir, memerintah. Itu. Dan iaitu tiada bertambah hampirnya kepada langit. Begitu juga kalau dia sebut Tuhan di atas langit, bukan makna Tuhan dekat langit, bertambah hampir dengan langit, duduk atas langit, tak. Tetapi apa dia? Adalah Allah Ta'ala, iaitu amat tinggi derajatnya. Bila sebut langit tinggi, derajat Allah tu tinggi, hebat. Langit ni digambarkan makna tinggi, tinggi derajatnya. Itu. Dan pada derajatnya itu daripada arash. Arash tinggi, hebat. Allah Ta'ala lagi tinggi, hebat dia. Arash tu tinggi, tertinggi, tapi Allah Ta'ala lagi hebat dan lagi tinggi. Yang tak boleh kita kata tinggi tu mengikut sukatan. Tinggi derajatnya, keagungannya, kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya. Seperti bahawasanya adalah iaitu yang amat tinggi derajatnya itu daripada yang di bawah 7 petala bumi. Di langit ada kerajaan, ada pemerintah, ada mentadbir, ada presiden, ada raja. Allah lagi hebat. Sama ada di langit atau di bumi, Allah teragung dan terhebat. Itu dia. Bukan makna di atas itu, di atas mengambil tempat. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu mengambil tempat. Ada satu hadis qudusi, ya, yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turunlah Allah Ta'ala ke langit dunia ni hingga akhir 1/3 akhir malam. Pukul 3 pagi, 4 pagi itu Allah Ta'ala turun ke dunia. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala turun, Allah turun ke dunia, mencurah-curah rahmat Allah di waktu sahur, waktu 3-4 pagi itu. Bangkitlah mengerjakan ibadat. Man yad'uni fastajiba lahu wa man yasta'ni wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa antara kamu yang ingin berdoa, berdoa, aku nak makbulkan doa kamu. Pukul 3-4 pagi itu cukup makbul doa. Siapa nak minta, minta, aku nak bagi. Permintaan kita Tuhan tak tolak. Doa pukul 3-4 pagi. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Ambil peluang, tuan-tuan. Jangan dia sakit. Macam saya ni sakit, mangkit tengah malam pun dia jalan tak apa nak betul. Diri pun tak apa nak elok. Baru nak buat ibadat dia terlewat. Badan tengah sihat ni, tengah sihat, buat ibadat banyak-banyak sebagai bekalan nak balik pergi akhirat, ya, insya-Allah. Jadi bukan makna Tuhan turun dekat dengan dunia. Rahmat Allah mencurah-curah pada waktu tersebut. Itu waktu mustajab, ya, itu dia. Yang ni bukan makna di atas itu, di atas mengambil tempat, ambil tempat atas, bawah, kiri, kanan, bukan begitu. Dan hanya makna atas itu iaitu ketinggian derajat. Allah di atas langit,
Derajat Allah tinggi, hebat Allah Ta'ala, agung. Itu dia, ketinggian derajatnya. Dan atas kebesaran perintahnya. Perintah Allah siapa tak boleh halang. Apa saja Allah datangkan perintah, kun fayakun. Allah kata jadi, jadi. Siapa tak boleh halang perintah Allah. Itu makna tinggi tu, hebat tu. Ketinggian maksud situ. Hebatnya Allah Ta'ala, perintahnya hebat ya. Kerana maha suci Allah Ta'ala daripada pihak, kerana segala pihak itu sifat yang baharu. Maha suci Allah, kita tak sebut pihak kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kerana bila sebut pihak saja, atas, bawah, kiri, kanan, semua ni baharu, bangsa baharu. Bukan boleh kita sandangkan, letakkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah. Baik itu kita harap sangat-sangat. Tak tahulah setengah tu Wahabi. Katanya Wahabi dia berpegang kepada Ibn Taymiyah punya akidah. Kalau yang syadid tu, yang tanpa kuat tu, sampai mengkufurkan kita. Saya pernah dengar tentang kuliah di Masjid Madinah. Satu orang syekh buat kuliah, sampai kata Tuhan tak ada tangan, kapiak. Sebab Quran sebut Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tuhan sendiri sebut dia ada tangan. Kamu kata Tuhan tak ada tangan, kapiak kamu. Kita pula kapiak, lebih bahaya. Orang tak mengaji takut jadi kapiak, kata Tuhan ada tangan. Mula mereka tangan Tuhan lagu pada. Kalau satu tak cukup, kerana dia kuat, mau ada 10 tangan. Jadi betul tokoh Hindu. Tak kacau. Tangan Yadullah, Yadul ni Yadin. Yadin ni kuasa, kekuatan, kuat, kuasa. Maka ulama takwilkan tangan sebagai kuasa. Kuasa Allah di atas kuasa mereka. Tangan Allah atas tangan mereka, kuasa Allah di atas kekuasaan mereka, mengatasi kekuasaan mereka. Maka ni maknanya takwilan. Takwil mengikut ulama usuluddin. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan dengar kan, yang baik daripada Allah, yang buruk pada diri saya sendiri. Itu ayat Quran. Kan? Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang buruk, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Kita beriman baik buruk daripada Allah. Dia kontradik tak benda ni? Ini ayat Quran. Quran kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada nafsu sendiri. Kamu pada pandai pula kata yang baik dan buruk daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ni bukan ayat akidah, ayat adab. Nak tahu ayat ni ayat apa? Ayat akidah ke ayat adab? Ayat adab. Adab kita tuan-tuan dengan Allah Ta'ala baik daripada Allah, kita dapat buat baik, syukur. Buruk diri kita sendiri, kita salahkan kita, maka timbul taubat untuk kita bertaubat. Kalau kita kata buruk daripada Allah, nak taubat apa Tuhan bagi jadi buruk. Tapi segi akidah, qul kullun min indillah, kata oleh Muhammad, semua daripada Allah, baik buruk daripada Allah. Bahkan jadi rukun iman yang keenam. Tapi kena panjanglah bicara dia tu. Kena bab, nanti bab iradat kita hurai bab ni. Tapi nak sebutnya kita kena tahu mana ayat akidah, mana ayat adab, mana ayat syariat. Lepas itulah makna kata kita hebat pun hadis, ilmu tafsir, kita mengaji ulum Quran, tapi kita kena juga tuan-tuan ada asas-asas penting di bidang usuluddin, syariah dan sebagainya, insya-Allah. Itulah rezeki kita malam ni. Sebelum saya berunduk ni cuma nak maklumlah, apa pondok saya di Pulau Pangkok tu terhenti, saya bagi henti lah. Musim Covid ni terhenti, duit tak masuk, tak keluar. Ni lepas raya haji ni nak sambung balik, insya-Allah. Kita nak sambung balik kerja-kerja tu, insya-Allah. Boleh katakan separuh daripada makna kata bangunan tu dah kita dirikan. Jadi separuh tu dah makan belanja lebih pada 200,000. Saya pun tak tahu nak siap berapa, saya pun tak tahulah. Kan? Mandangkan Pulau Pangkok ni dia kos pengangkutan dia tinggi. Jadi malam ni kalau tuan-tuan yang berhajat nak berwakaf untuk menyiapkan
Madrasah An-Nur di Pelapangkok dengan tujuan mendirikan Mahat tahfiz dan juga pondok pengajian tahfiz dan pondok di Pelapangkok, insya-Allah. Boleh tuan-tuan masuk ke dalam tabung. Jadi akhir sekali tuan-tuan, saya ucap terima kasihlah kerana banyak, saya pun tak ingatlah tuan-tuan, ramai yang pakat bantu saya, bantu pondok saya semasa maknanya PKP ni kan. Banyak yang datang bantu, yang tolong jual telur masin berada kan, tolong kempen, panggil orang kumpul, tuan-tuan tolong beli telur masin. Itik hari bertelur tuan, dia bertelur sehari dekat 800 biji, makan pun kuat. Sehari RM400, 4 kampit, 2 pagi 2 petang, RM400. Lepas tu telur tu duk main hari. Buat tapi dah tinggi dah telur masin. Nak keluar tak boleh. Sekatan PKP nak mengajar tak boleh. Kita jual telur masa mengajar. Tak mengajar nak jual kat siapa? Itu masuk dalam Facebook. Alhamdulillah. Pemuda Pulau Pinang bawa lori main ambil. Dia pipi tu bawa pergi Kedah Ustaz. Lagi main lagi. Kawasan kita, sahabat kita di Tambun, tak apa kami bantu Ustaz, kami kumpul orang, Ustaz bawa main, kami tolong jual. Lepas tu kalau Kansar, begitu juga dengan di Bukit Gantang. Jadi bantuan tuan-tuan semua ni, saya ucap banyak terima kasih lah tuan. Yang tak beras pada sehingga amal keluar Kansar kan hantar main beras. Jadi ramai pakat main bantu tu, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ucap banyak terima kasihlah. Budi baik tuan-tuan ni hanya Allah Ta'ala lah balas, no? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.